Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Pengerusi kepada Masjid Al-Aziz Tanjung Bendahara, Al-Fadhil Ustaz Khairi, Tuan Imam yang mengimamkan kita sebentar tadi, Tuan Haji Zahir, seluruh ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita nak cerita tentang keluarga ini. Saya nak memulakan, kalau ahli keluarga kita, jam saya menunjukkan pukul 6.29 ini, ada yang tidak bangun lagi, ada yang tidak bersubuh lagi, ada yang tidak berwuduk lagi, ada yang masih mimpi-mimpi di hujung-hujung tidur kita pada malam hari. Macam mana kita nak cerita tentang keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera? Dan dalam pengamatan saya selama 40 tahun berdakwah ini, kebanyakan kita, terutama waktu cuti ni, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, yang paling banyak, yang paling ramai tidak bersubuh ialah pada hari Jumaat dan pada hari Sabtu di Kedah, hari Sabtu, hari Ahad di luar daripada Kedah, di Kuala Lumpur misalnya. Ayah tak bangun, mak tak bangun, anak tak bangun, menantu tak bangun. Saudara, dan boleh dikatakan, minta maaf saya sebut, majoriti daripada kita masuk dalam kumpulan ini. Tak percaya, mari kita pergi rumah seorang-seorang lah ni. Kita duduk pergi rumah, tengok intai-intai seorang-seorang, satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah. Yakin saya, sebagian besar daripada mereka tak bangun lagi ni. Jam saya pukul 6.30 sekarang ini. Dan perkara ini bukan hanya berlaku pada hari ini. Kemarin berlaku perkara yang sama, tak bangun juga. Minggu lepas perkara yang sama, tak bangun juga. Bulan lepas perkara yang sama, tak bangun juga. Tahun lepas perkara yang sama, tak bangun juga. Lagu mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saudara dan saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, suka tak suka, sedia tak sedia, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan satu saat. The most punctual event of all in our history, in your history, in my history, is the coming of malaikat maut. Take out our nyawa, ambil nyawa kita.
Tak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. Saya yakin malaikat maut dah ada di bahu-bahu saya sekarang ini. Hanya untuk mendapat perintah Allah. Bila sampai ketikanya, maka tutuplah mata saya, tutuplah telinga saya, tutuplah lidah saya, tutuplah mulut saya, tutuplah aliran darah daging saya, tutuplah aliran-aliran yang ada pergi darah pergi kepada otak saya. Tidak berfungsilah otak saya. Dan ini juga berlaku pada puan-puan, kepada tuan-tuan, kepada semuanya. Persoalannya saudara, tuan-tuan sudahkah tuan-tuan bersama saya bersedia menghadapi ini? Macam saya bagi tahu malam tadi, saya bersyarah di masjid Kampung Maharaja, Pulau Maharaja. Tuan-tuan tahu di mana Pulau Maharaja? Kat Jitra sana. Masjid yang diasaskan oleh sahabat saya, 30 tahun saya bersahabat dengan dia. Namanya Profesor Dr. Harundin. Masjid itu dibiayai oleh satu orang yang kaya tetapi hatinya terpaut dengan kebesaran Allah. Namanya Haji Ismail. Haji Ismail Group, kumpulan Haji Ismail. Kalau kita pergi Langkawi, nak coklat, pergi tempat kedai dekat tempat dia. Nak hotel, pergi ke hotel dia. Saya sebut kepada teman-teman malam tadi dan juga semalam hari Jumaat, saya diberi kesempatan untuk memberi tazkirah dan menyampaikan khutbah di Masjid Yayasan Al-Bukhari. Pun saya sebutkan juga tentang persediaan kita menghadapi maut. Dan saya bagi tahu kebanyakannya, pengalaman saya 40 tahun bertemu dengan teman-teman seluruh Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Brunei, Sabah, Sarawak, Australia, England, Amerika Syarikat, di mana saya berdakwah di negara-negara ini. Minta maaflah perempuan, kita tidak bersedia menghadapi maut. Umur 60 masih segan nak sembahyang sunnah, masih segan nak buat qabliyah dan ba'diyah. Umur 60 masih tak lancar, Fatihah pun tak lancar. Umur 60 masih tak baca Quran. Di rumah kita, tuan-tuan, yang saya sebut juga, di mana-mana saya pergi pagi ini, sepatutnya kalau rumah kita ada 3 bilik, bilik yang pertama anak laki-laki sharing 2 orang satu bilik, bilik yang kedua anak perempuan juga sharing 2 orang, bilik yang ketiga kita, bilik utama, main room, master bedroom, saya dan isteri. Tuan-tuan dengar tak bacaan Quran daripada bilik yang pertama kemarin? Dengar tak bacaan Quran daripada bilik yang kedua kemarin? Pagi ini dengar tak bacaan Quran daripada bilik kita sendiri? Bagaimana Quran tidak dibaca di rumah? Kemarin kita berforum 2 hari yang lepas di Mentalun, Seri Mentalun. Saudara, Tuan Ibrahim Tuan Man, salah seorang daripada peserta forum, menyebutkan masa dia kecil-kecil, masa dia muda, dia berjalan di tempat dia, di Jerantut sana tempat dia. Jalan daripada masjid ke rumah dia, daripada surau ke rumah dia, tak ada rumah ketika itu, tak ada rumah yang tidak didengar bacaan Al-Quran. Lalu rumah sebelah kiri dengar bacaan Quran, rumah sebelah kanan dengar bacaan Quran, rumah hujung dengar bacaan Quran, rumah tengah dengar bacaan. Lah ni, tuan-tuan bagi tahu rumah siapa baca Quran? Macam mana Al-Quran tidak dibaca? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Batilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau Quran itu perempuan diletak atas gunung, apa jadi pada gunung itu? Hancur gunung itu, meletup gunung itu. Kerana hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat, mari kita kumpulkan banyak pelepah-pelepah kurma.
Kumpulkan, tanya sahabat nak buat apa? Nanti aku bagi tahu kepada engkau, kata Nabi. Kumpulkan pelepah-pelepah kurma. Kumpulkan batang-batang kurma. Mari kita bawa pelepah-pelepah batang-batang kurma ini, kita jadikan bahan untuk membakar rumah-rumah yang Al-Quran tidak dibacakan. Bakar hangus dengan orang-orang manusia-manusia yang ada dalam rumah itu. Mereka yang tidak membaca Al-Quran, isteri yang tidak membaca Al-Quran, suami yang tidak membaca Al-Quran, anak yang tidak membaca Al-Quran, cucu yang tak baca Al-Quran. Satu hadis lagi tuan-tuan, Nabi minta sahabat gali lubang dalam-dalam. Gali lubang dalam-dalam di rumah di mana kita tuan-tuan gali. Buat lubang dalam-dalam. Nak buat apa lubang itu? Jerumuhkan semua penghuni rumah itu yang Al-Quran tidak dibaca oleh mereka dalam lubang-lubang itu. Begitulah saranan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedah ini terkenal dengan Quran. Datuk Ismail Hashim. Datuk Ismail Hashim pernah dapat markah almost perfect. 97%, almost perfect. He beat the Arabs, he beat the African, he beats almost every contestant. Tetapi tradisi itu makin hilang. Tak muncul lagi Datuk Ismail Hashim yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ke-10, yang ke-100. Macam mana saudara? Tok-tok dulu, tok-tok wan kita, tok-tok kita dulu, semuanya Al-Quran, semuanya Al-Quran. Tak ada yang tak tahu baca Al-Quran. Buka Quran, muka mana pun dia baca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan taranumnya. Lah ni cuba kita buka Quran pada anak-anak kita. Pengalaman saya, tak boleh baca. Anak kita baca hampir semuanya tidak bertajwid, semuanya tidak ikut hukum-hukum menyebut perkataan-perkataan namanya makhraj. Macam mana baca? Kul huwallahu ahad. Ustaz, kul huwallahu ahad. Ha, kul, qaf, kul, kaf. Saudara, saya dah test yang tua-tua pun. Kul huwallahu ahad. Allahus samad, sa, sad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad tak betul. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha. Ahad. Betul ke Ustaz? Ahad. Kadang-kadang Bilal tuan-tuan, bila azan bukan sini. Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammad, bukan ha Muhammad. Bukan hayya ala salah, biasa tuan-tuan, hayya ala salah, bukan hayya ala salah, hay. Saya tidak berhajat untuk mengajar tajwid pagi ini, tidak. Tapi kita nak cerita memperkasa keluarga. Kalau kita cerita memperkasa keluarga, tuan-tuan, memperkasa keluarga dengan duit, semua kebanyakan rumah di Al-Ustaz ini sudah diperkasa. Memperkasa dengan keselesaan seluruh teman-teman ini. Ni di Tanjung Bendahara ini, sebagian daripada rumah saudara bilik-bilik aircon. Rumah saya semua bilik aircon. 7 bilik rumah saya, 8 bilik rumah saya, aircon semua. Nak bagi keselesaan kepada anak isteri. Dalam keselesaan itu mereka selesakan diri mereka beramal.
amalan Islam dalam rumah itu. Tapi keselesaan itu mereka gunakan untuk menselesakan nafsu mereka. Minta maaf. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak risau ke tengok isteri kita umur 67 tahun, pagi-pagi buka TV tengok drama, petang isteri kita tengok drama, malam tengok drama. Tuan-tuan tak risau ke tengok itu? Kita dah umur 40, 50, 60, 70 macam kita ni, tak terlintas lagi dalam fikiran kita nak tengok drama tu, nak tengok berbagai-bagai siri mega. Kalau dah umur 30, 40, 50, 60 ni masih lagi hati masih terpaut lagi dengan artis-artis, masih terpaut lagi dengan ahli-ahli sukan hebat-hebat itu pada dekat dunia itu. Di mana Allah? Saudara dan saya sepatutnya daripada dekat ini, tuan-tuan dan puan, seluruh perhatian kita tertumpu kepada ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ahabba ilaikum minallah. Sepatutnya tuan-tuan dan saya tak ada keseluruhan hidup kita hanya sayang Allah. Anak sayang Allah, mak sayang Allah, ayah sayang Allah, menantu sayang Allah, makan sayang Allah, minum sayang Allah, duit sayang Allah, simpanan sayang Allah, rumah sewa sayang Allah. Saya tahu orang sini ramai ada rumah sewa ni. Saudara, kereta kerana sayang Allah, seluruhnya sayang Allah. Ahabba ilaikum minallah. Yang kedua, wa rasulih. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan cuba balik nanti kita sampai rumah tanya anak laki-laki, anak perempuan, anak lelaki nama Din, anak perempuan nama Ita. Din, Ita, hang bagi tahu mak lah ni, lagu mana hang sayang Nabi Muhammad? Cerita dekat mak sat aja 2 minit. Lagu mana hang sayang Nabi Muhammad? Anak kita tuan-tuan sebut Nabi Muhammad, tak berselawat pun kepada Nabi Muhammad. Berapa orang anak kita tuan-tuan mendengar Nabi Muhammad, Nabi Rasul Muhammad disebutkan berselawat sallallahu alaihi wasallam? Tak, saya tahu tidak. Sebagian anak-anak kita tak tahu selawat. Ustaz, saya buat sama camp 36 tahun. Di mana pelosok. Malam tadi tuan-tuan saya bersyarah tu dekat tu Pulau Maharaja tu. Ada seorang wanita ada 3 orang anak. Doktor, saya ikut sama camp dulu tahun berapa? Allah tahu, tahun 89 tuan-tuan, tahun 89. Bawa anak dia. Gomel sikit kepala anak saya ni doktor, gomel berkat, gomel sikit. Di mana-mana saya pergi tuan-tuan, di mana-mana. Di Malaysia, di Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak. 36 tahun buat sama camp. Ni di UUM ini. Untuk orang Kedah, di UUM. Apa yang kita ajak anak kita, itulah dia. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Sayang Allah, sayang Rasul. Puan-puan, suruh anak kita cerita dalam masa 3 minit, hang cerita sikit tentang Nabi Muhammad. Lepas tu tanya pak dia tanya, pak, ni pak hang cerita sikit 3 minit tentang Nabi Muhammad. Kita nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita apa tentang Nabi Muhammad? Sejarah Nabi Muhammad, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad. Yang pentingnya jihad Nabi Muhammad.
Berapa orang anak kita boleh cerita tentang jihad Nabi Muhammad? Macam mana? Bila kita tak kenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak kenal kita. Esok di padang mahsyar, tuan-tuan berkerumun di padang mahsyar itu, kita nak jumpa Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ra'i Nabi Muhammad, kita tak muliakan Nabi Muhammad, kita tak ikut sunnah Nabi Muhammad, berkeluarga tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah, minum tak ikut sunnah, buang air tak minum ikut sunnah, membeli belah tak ikut sunnah, pakaian tak ikut sunnah. Saudara, marilah kita di pagi yang penuh dengan barakah ini, kita semak-semak balik kehidupan kita. Puan-puan, saya yakin setengah perempuan dah kahwin 30 tahun. Saya ada isteri bersama dengan saya ni. 27 hari bulan Julai ni kami menyambut tahun yang ke-50 perkahwinan kita. Ada isteri saya di belakang. 50 tahun. Bayang 50 tahun kalau saya tak didik isteri. Bayang 50 tahun kalau saya tak duduk contoh pada isteri. Bayang 50 tahun kalau saya tak peringat isteri. Bayang 50 tahun kalau saya seksa isteri saya. Bayang kalau 50 tahun saya memperhambakan isteri saya. Saudara, kita nak cerita memperkasa keluarga apa? Perkataan kita menyebabkan isteri toleh ke belakang, cari tisu, lap air mata tu. Perkataan suami, makin tua perkataannya, makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin mengiris, makin mengiris, makin mengiris. Tak ada rasa belah, tak ada rasa kesihan. Apalagi tak ada perasaan, rasa untuk romantik. Saudara, sebab itu untuk kita ni, saya tengok umur-umur ni. Satu lagi tuan-tuan dan puan ni, Ustaz Khairi ya. Ustaz Khairi, mari kita tengok daripada sana, kiri kanan kita punya ni. Ustaz Khairi tunjuk saya budak umur 18 tahun. Tunjuk saya. Tunjuk saya. Umur 20 tahun tunjuk saya. Umur 14 tahun, 13 tahun dia akhir balik ke dah? Balik ke dah 13? Di mana dia, Pak? Saudara, ini kali yang ke-6 saya bersyarah. Saya datang hari Jumaat, tuan-tuan, hari Jumaat. Khamis malam Jumaat. Forum perdana di Seri Mentalun, Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat saya kuliah subuh. Lepas tu Masjid Bukhari. Lepas tu kuliah maghrib. Hari Sabtu subuh di Masjid Derga. Besar Masjid Derga. Ustaz tahu kan, satu saf tu 160 orang, Ustaz. Masjid Derga ni satu saf, tuan-tuan tahu tak? Satu saf 160 orang. Bagus kehadirannya. 4-5 saf penuh pagi subuh itu. Tapi 4-5 orang penuh tu tak sampai 1/10 daripada ruang masjid. Tak sampai 1/10. Mana yang lain? Kenapa di satu tempat namanya MTJ? Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Perempuan tengok dalam Facebook, buka MTJ, Masjid Temerloh Jaya. Pernah dengar tak Masjid Temerloh Jaya? Pernah dengar? Tak ada? Masjid Temerloh Jaya tu terletak di Pekan Temerloh, Pahang. Di mana solat subuhnya sama dengan solat Jumaatnya.
Saya dipanggil 2 kali, satu kuliah maghrib, satu kuliah subuh. Tuan-tuan boleh tengok gambar dalam Facebook lah ni tuan-tuan, Facebook live, TikTok live ni. Para penonton yang hormat sekalian, sekarang ni live daripada Masjid Tanjung Bendahara, Masjid Al-Aziz, Al-Usta Kedah. Live tuan-tuan, live. Facebook live, TikTok pun live lah ni. Saya harap tuan-tuan ni, pilihlah tuan-tuan, nanti ada kad saya ni, tuan-tuan ambil kad ini, bagi pada anak-anak, tuan-tuan screenshot, ambil gambar dia, sebar kepada anak, kepada adik, abang, kakak, kepada saudara mara, kepada sahabat-sahabat, supaya mereka tengok dakwah saya melalui online, dakwah melalui Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok. Ambil dia nanti dekat luar sana, di mana saya pun tak tahulah, ada 2 orang sahabat saya, dapatkan nanti ni. Saudara-saudara, untuk kita memperkasakan keluarga ini, saya tadi nak sebut dengan perempuan tadi. Perempuan dah kahwin 30 tahun, dah kahwin 35 tahun. Saya 27 hari bulan ni, isteri saya ada di sini, sudah kahwin 50 tahun. Bila masanya suami kita, 37 tahun kita kahwin, bagi tahu kita, bagi tahu anak-anak kita, matlamat keluarga kita. Apa dia matlamat keluarga kita? Have you ever told your wife, your children about the goals of your own family? Matlamat dia apa? Apa dia matlamat? Pasal tuan-tuan tak bagi tahu anak-anak kita matlamat keluarga kita ni, keluarga kita ni. Ada mak, ada ayah, ada anak, ada cucu. Apa matlamat? Tanya anak kita 5 orang, 5 cara jawab matlamat. Matlamatnya satu saja. Untuk dapat redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha ni boleh buat 5 siri ceramah redha. Saya tak bercadang pagi ni nak sebut tentang redha, nak ulas tentang redha. Apa itu redha? Kita baca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Redha Allah. Apa dia redha Allah? Quran redha Allah, sembahyang redha Allah, sembahyang sunat redha Allah, sedekah redha Allah, wakaf redha Allah, sumbangan-sumbangan kepada berbagai-bagai redha Allah, sayang orang miskin redha Allah, sayang anak yatim redha Allah, sayang suami redha Allah, khidmati suami redha Allah, senyum kepada suami redha Allah, masa muka kepada suami tak redha Allah. Saudara, ini berlaku kepada isteri dan berlaku pada anak-anak. Anak-anak, kok ada satu perkataan anak-anak itu dikeluarkan daripada mulutnya untuk mak dan ayahnya. Perkataan itu menyinggung sedikit, bukan menyinggung banyak, menyinggung sedikit perasaan mak. Maka tertutuplah pintu syurga untuk anak itu. Tuan-tuan semak ni, ini hadis. Bagi seorang isteri, menghemburkan satu perkataan, mengeluarkan satu perkataan, perkataan itu mengguris sedikit hati suami, bukan banyak, mengguris sedikit hati suami. Mati perempuan itu dengan suami tidak redha perbuatannya, tertutup pintu syurga bagi isteri itu. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau ada anak-anak tadi, saya suka kalau ada anak-anak ni tuan-tuan. Nanti tuan-tuan, nanti pukul 9 nanti, 9. Pukul 9 tuan-tuan pergi Seri Mentalun. Setiap hari Sabtu, ni, hari ni hari Sabtu kan, Ustaz? Dia ada kuliah duha. Biasanya kuliah duha ada 2 orang penyampainya, pukul 9 sampai pukul 10, pukul 10 sampai pukul 11. Tapi untuk saya ni dia bagi laluan,
2 jam ni saya seorang saja pagi ni. Saya nak cerita tentang hidup mati bersama Islam. Tajuknya hidup dan mati bersama Islam. Datanglah tuan-tuan, datang. Bawa isteri, bawa anak, bawa cucu, bawa adik, bawa abang. Datang. Saya nak cerita buku-buku yang saya tulis. Ustaz, saya dah tulis 40 buku tak? 40 buku. Hasan Ali tulis 40 buku. Bukan saya ni nak menyanjung-nyanjung diri saya. Dah. Saya tulis 40 buku. Saya nak cerita buku terakhir. 3 buku ini nak cerita kepada tuan-tuan. Saudara, umur saya puan-puan 75 tahun. 75 tahun. Tapi pasal mengingatkan tadi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pasal saya nak sayang Allah. Buku ni saya nak sayang Allah. Pasal saya nak sayang Rasul. Buku ini sebahagian daripada talian-talian jihad. Jihad ilmu. Jihad ilmu. Fatarabasu hatta ya'ti Allah bihamdi. Wahai Hasan, kalau kau tak sayang Allah, kau tak sayang Rasul, kau tidak berjihad. Tunggu, kata Allah. Fatarabasu hatta ya'ti Allah bihamdi. Tunggu. Teman-teman ni, tunggu. Saudara, teman-teman di bendahara, di Tanjung Bendahara ni, tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Orang yang tak sayang Allah, tak sayang Rasul, tak terlibat dalam jihad untuk menegakkan Islam, memertabatkan Islam, memuliakan Islam, meletakkan Islam ke singgahsananya, apa Allah kata? Kamu akan dimasukkan dalam kumpulan orang-orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada mereka yang dimasukkan dalam kumpulan orang-orang fasik. Main masjid tapi dia fasik. Duduk saf pertama, berdiri saf pertama tapi dia fasik. Dia mengajak tapi dia fasik. Sebab dia tak sayang Allah. Sebab dia tak sayang Rasul. Sebab dia tidak berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cubalah tuan. Saya cuba 75 tahun umur saya. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Ustaz, saya saja nak cerita ni macam mana saya nak akhirkan umur saya ni. Setiap minggu tuan-tuan, every week. So far there is no failure. Every week. Jumaat, Sabtu, Ahad, saya akan berada di luar Kuala Lumpur. Saya duduk di Kuala Lumpur, di Taman Tun Dr. Ismail. Ke Kedah, ke Pulau Pinang, ke Negeri Sembilan, ke Melaka. Ada manusia namanya Asmadi. Asmadi ni duduk di Kuala Terengganu. Tapi dia lah merancangkan. Saya pun tak berapa kenal Asmadi ni. Pernah jumpa sekali dia. Dia merancangkan program saya seluruh Malaysia ni. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. 16, 17, 18 ni saya main lagi di Kulim. Kebanyakannya di Kulim. Dia juga. Daripada Terengganu. Tuan-tuan, daripada Terengganu. Pasal dia sayang Allah. Pasal dia sayang Rasul. Pasal dia menggunakan masa ketikanya, ilmunya, berjihad di jalan Allah. Bayang saudara, orang tanya ke saya, semalam saya makan dan 2 orang terkemuka di Kedah ini. Makan malam, lewat makan malam. 10.30 kita makan malam. Dia cerita, saya sebut. Saya di sini kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib.
Bolehkah lagu tu? Doktor ada tenaga ke? Saudara, untuk agama Allah, tenaga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Bila saya semalam, kemarin malam tadi, di masjid yang didirikan sebagian besarnya oleh pemikiran Harun Din, kawan saya, tuan-tuan, kawan saya dalam forum Perdana Ehwal Islam yang saya pengurusikan selama 6 tahun. Saya pengurusi forum Perdana Ehwal Islam 6 tahun. Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasan Din, Datuk Hashim Yahya. Ada seorang lagi manusia yang saya tak pernah lupa manusia ini. Datuk Ishak Bahrom. Siapa Datuk Ishak Bahrom? Bekas mufti Kerajaan Negeri Selangor. Tuan-tuan, kalau tanya saya, siapa ni contoh orang beriman di Malaysia ni dalam kepala doktor dia? Kalau orang tanya saya lah, tergambarlah Harun Din, tergambarlah Ismail Kamus, tergambarlah Datuk Ishak Bahrom. Tuan-tuan nak tanya apa dia? Tuan nak tanya akidah? Tuan tak tanya bab syariah, ibadah? Tuan tak tanya bab akhlak? Harun Din ni manusia yang jaga waktu. Kita kalau janji dengan dia pukul 9, janganlah sampai jumpa dia 9:02. Dia tak terima, Ustaz. Sangat jaga waktu. Kita tak jaga waktu. Sekali-sekali masjid panggil mesyuarat pukul 10. Pukul 11 tak ada orang lagi. Mesyuarat dengan penduduk. Hari Sabtu pukul 9 pagi. Pukul 11 tak ada orang lagi. Mesyuarat penduduk nak bincang macam mana nak bawa agama dalam penduduk. Tak ada. Padahal kita baca, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi di mana kita? Tapi Harun Din, waktu. Akhlak. Saya kenal dia 30 tahun, 35 tahun. Dia tak pernah panggil saya San, jom San. Dr. Hasan. Dia panggil saya Dr. Hasan. You bayangkan, dia lebih tua daripada saya. Dr. Hasan. Padahal tuan-tuan 35 tahun. Dia boleh sebut saya San, jom, San, jom. Dr. Hasan. Ya Allah. Itulah akhlaknya. Dan kita doakan rohnya yang disemadikan, jasadnya di Amerika Syarikat, di California, dicucuri rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala berterusan sampai hari kiamat. Inilah manusianya. Satu masa saya bersama dengan Datuk Mufti Selangor tadi, Ishak Bahrom, melawat Rusia, Ustaz, melawat Rusia. Negeri Selangor, kami wakil melawat Rusia. Masa tu saya exco Kerajaan Negeri Selangor, jaga agama, jaga infrastruktur. Saya exco tentang exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Saya jaga agama, jaga infrastruktur. Pergi Rusia. 11 hari kita pergi Rusia. Oleh kerana bilik-bilik di sana agak mahal, jadi tak boleh satu bilik satu orang, kena share. Tak ada orang yang nak share dengan Datuk Ishak Bahrom. Tak ada. Orang malu. Orang pasal tak selesa. Akhirnya Hasan Ali dipilih untuk share bilik dengan dia. Saudara, pukul 4:30 pagi dia akan bangun. Dia akan tepuk bahu saya. Dr. Hasan, Dr. Hasan, Dr. Hasan. Ya Allah. Dengan lembut mengejutkan saya bertahajud. Dengan lembut
Dr. Hasan, Ustaz, saya tak pernah tengok baju dalam dia, seluar dalam dia. Saya tak pernah tengok. 11 hari sama dengan dia. Dia masuk bilik ayah, mandi, keluar bilik ayah, pakai semua dah, elok dah semua dah. Mana baju dalam, seluar dalam, disimpan di mana, saya tak tahu. Sampai begitu refine. The moral is so refined. Bayang, dia nak hormati saya. Dia tak sepahkan seluar dalam, baju dalam. Dia nak hormati saya. Jadi, suami kita lagu mana? Anak laki-laki kita lagu mana? Menantu kita lagu mana? Sahabat kita lagu mana? Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak mencadangkan beberapa perkara untuk teman-teman ni. Masalahnya tadi, isunya ialah, minta maaf, saya ulang balik. Isunya kita masih kurang menyayangi Allah, kurang menyayangi Rasul, kurang terlibat dalam menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak gunakan seluruh perkara-perkara yang diberi oleh Allah kepada kita. Kita tak guna untuk agama. Rumah sewa bukan untuk agama. Kereta bukan untuk agama. Motor bukan untuk agama. Hatta gerek kita bukan untuk agama. Pangkat kita bukan untuk agama. Saya ada 2 datuk, Selangor dengan Pahang. Saya mesti gunakan datukship saya itu untuk agama. Saya ada PhD, Dr. Hasan PhD. Saya mesti gunakan PhD saya untuk agama. Saudara, saya ada kereta. Kereta saya tu kalau dibanci, tonton perjalanan ni, kereta saya tu kalau perjalanannya, saya yakin perjalanannya hari ini, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masjid ke masjid, surau ke surau, masjid ke masjid, surau ke surau. Esok 16, 17, 18, 19, masjid ke masjid, di Kulim, surau ke surau, surau ke surau. Lepas itu tuan-tuan, kami pergi Mantin dan Negeri Sembilan, Seremban Mantin, masjid-masjid, surau-surau, masjid surau. Saya harap catatan itu ada pada keinderaan saya. Tapi kalau keindahan tuan-tuan, rumah, pergi kedai makan, rumah pergi tom yam, ada Lee tom yam kat sini. Kat mana Ustaz Lee tom yam? Tuan tahu tak Lee tom yam? Besar. Saya makan malam tadi Lee tom yam, L-E-E. Kat mana tuan-tuan Lee tom yam? Perempuan di mana Lee tom yam? Dia punya ikan, tuan-tuan nanti pergi, apa namanya, pakai limau tu, bukan 3 rasa, bukan, macam mana, steam, steam limau, Allah, bukanlah saya ni tukang promosi dia, tapi Lee tom yam, L-E-E. Tuan-tuan tanya saya di mana, tapi dia halus tak, saya pun tak tahu. Dia bagi malam-malam pukul 10.30 kita ambil makan malam tadi. Tapi apa yang saya nak sebut, seluruhnya mesti untuk agama. Gaji untuk agama, isteri untuk agama, anak untuk agama, keluarga untuk agama, kaki tangan untuk agama, mata untuk agama, telinga untuk agama, degupan jantung untuk agama, aliran darah untuk agama, umur untuk agama. Saudara, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu
Bila ditanyakan kepada Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Sahabat-sahabat tanya Nabi, siapakah di antara manusia yang paling baik? Jawab Nabi, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang usianya panjang dan amalannya pun banyak. Usianya panjang, amalannya banyak, itulah manusia yang paling baik di sisi Allah. 75 tahun ni umur panjang. Nabi 63 tahun, saya 75 tahun, saya 12 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Tapi saya boleh. Kawan bekas politik saya ada, kawan bekas pentadbir. Saya dulu PTD, saya pernah jadi DO, saya pernah bekerja Jabatan Perdana Menteri. Banyak kawan-kawan saya yang hidup lagi. Saya boleh dengan dia, boleh main golf. Pagi main golf, petang main golf. Tapi tidak. Minta maaf, pada saya golf itu lalai. Minta maaf. Bukan saya anti golf. Golf dan sebagainya lara. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauhkan diri daripada yang lara. Saat ni tuan-tuan, habis ni tuan-tuan pergi minum kopi, duduk lebih daripada 20 minit, lara. Kita order teh, order roti canai, habis, tengok jam, 10 minit, 12 minit, dah cukup, bayar, balik. Jangan duduk lama-lama, lara. Gelak. Tak ada masa nak gelak. Tak ada masa nak gelak ketawa. Dosa banyak. Tak ada masa nak gelak ketawa. Tak ada masa nak masa muka dengan suami. Tak ada masa nak masa muka dengan mak. Tak ada masa nak bergaduh, nak bertengkar dengan mak mertua, ayah mertua. Tak ada masa. Yang ada hanya masa ialah rukuk dan sujud menyembah Allah. Apa dia majlis lara? Duduk bersorang kah, berdua kah, bertiga kah? Dalam duduk-duduk itu tidak sebut nama Allah, lara. Tidak sebut Nabi, lara. Tidak sebut agama, lara. Tidak sebut perjuangan agama, lara. Tidak sebut masjid, lara. Tidak menyebut orang alim, tuan imam kita ni, Ustaz Khairi ni, lara. Saya tak ada, saya tak tengok TV dah, berpuluh-puluh tahun tak tengok TV, Ustaz, saya tak tengok TV dah. Tak ada tertarik, tak ada minat, minta maaf saya cakap, tak ada minat. Tak ada. Kok saya tengok TV pun, saya tengok CNN, saya tengok BBC, saya tengok news, world news. Itu saja saya tengok. Kata nak duduk tengok cerita Hindustan semua, tak pernah lah Ustaz. Macam mana kalau umur kita 65 tahun boleh tengok lagi cerita Hindustan? Boleh tengok lagi cerita yang bukan polis, apa nama polis yang baru ni? Cerita polis. Tuan dah tengok kan belum lagi? Saya pun lupa lah apa nama dia. Harian pertama adalah 4 juta ke 5 juta ke kutipannya. Lah, tak mau dah. Sebab itu saudara, pertama saya nak tutup dah ni. Pertama kita kena susun waktu pagi kita untuk memperkasa keluarga. Untuk pagi-pagi seluruh teman-teman di sini anak karya kepada Masjid Tanjung Bendahara. Mesti solat di masjid, jangan solat di rumah. Yang laki-laki jangan solat di rumah. Yang laki-laki kalau misalnya dia bawa isterinya, mahramnya, boleh datang bersama dengan suami di sini, jangan di rumah.
Nabi tak pernah semayang di rumah, Abu Bakar Siddiq tak pernah semayang di rumah, Umar ibn Khattab tak pernah semayang di rumah, Osman ibn Affan tak semayang di rumah, Ali karamallahu wajah tak pernah semayang di rumah, Zaid bin Thabit tak pernah semayang di rumah, Abdullah bin Umar tak pernah semayang di rumah, Abdullah bin Mas'ud tak pernah semayang di rumah, Bilal bin Rabah tak pernah semayang di rumah, Abdullah bin Maktum tak pernah semayang di rumah, Sa'ad bin Abi Waqqas tak pernah semayang di rumah. Jangan semayang di rumah. Tuan-tuan kena jadi manusia sebelum mati. Tuan-tuan diletakkan dalam satu kumpulan namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Apa dia? Mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Rindu kepada Masjid Al-Aziz. Rindu pada imamnya, rindu pada penolong imamnya, rindu pada siaknya, rindu pada bilalnya, rindu pada pengurusinya, rindu pada Ustaz Khairi. Kita kena tanamkan kerinduan ini. Tapi kalau rindu anak yang sedang belajar di Australia, takat itu saja. Rindu itu tak banyak dalam catatan Allah. Kena rindu masjid. Itu yang pertama. Mulai daripada hari ini, tuan-tuan semua, saya bercakap ni wrong audience, tuan-tuan. Sebenarnya saya nak bercakap ni kepada mereka yang tak datang. Tuan-tuan memang dah raih masjid. Isteri kita sudah datang masjid. Kehadiran wanita ni saya rasa antara yang paling ramai ni, Ustaz. Antara yang paling ramai ni wanita ni. Antara yang paling ramai yang pernah saya lihat. Ini pun kira-kira kehadiran ni antara yang paling ramai, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid besar, masjid negara kah, masjid Jalan Duta kah, tak ada orang. Masjid Putera sana, di Putrajaya, tak ada orang. Padahal mereka, tuan-tuan, di Masjid Putera tu, saya 4 bulan di sana, tuan. Saya keluar 4 bulan di Putrajaya. Tak ada orang. Di Putrajaya, tuan-tuan, kebanyakannya mereka duduk apartmen-apartmen, kondominium. Kondominium apartmen mereka tu, dia punya lift pakai, dia panggil jet powered lift. Masuk, tekan, syuk, sampai. Dengan bunga-bunga, dengan landscaping, dengan rumah, dengan surau, masjid, first class. Tapi orang-orangnya tak turun ke masjid, tak turun ke surau. Yang gaji 20,000 tak turun, yang gaji 27,000 tak turun, yang gaji 2,700 pun tak turun. Betul, tuan-tuan. 4 bulan saya kat sana. 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan. Dengan jemaah, saya keluar 4 bulan. Di Putrajaya. 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan. Saya, oleh kerana saya ni penceramah, diundang kepada surau-surau, 36 surau, Ustaz. Dalam masa 40 hari itu. 36 surau. 3 masjid. Semua masjid, saya diminta memberikan ceramah utama. Masjid Putra, Masjid Besi. Tuan-tuan, ini Putrajaya ni, Masjid Besi. Tahukah Masjid Besi? Satu lagi, ada satu masjid lagi. 3 masjid. Itulah saya nak bagi tahu. 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan. Saya tak jumpa anak umur 14 tahun sampai 20 tahun. Tak ada. 4 bulan. Macam mana, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Supalah sini pun. Ustaz Khairi bersama dengan saya, Ustaz tengok ni keliling ni. Mana anak kita? Tuan-tuan besok mati, puan-puan mati besok. Saudara, siapa yang nak doa kepada puan-puan? Siapa nak doa puan-puan? Anak kita tak salat. Akhirnya kita tak baca Quran, tak pandai baca Quran. Anak kita tak angkat tangan doa untuk ibu dan ayah, roh ibu dan ayah. Siapa nak doa kita? Yang kedua, tadi pagi sebelum datang ke masjid ini, buat tahajud. Jangan tinggal tahajud.
hadis pendek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang tahajudlah kamu walaupun kamu mampu melakukan 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Kita tahajud dah tu. Soli sunatul witri rakaatan ada lillahi ta'ala. Cukup. Lepas tu baru datang ke masjid. Pagi sebelum datang ke sini tuan-tuan, bersubuh di sini, tahajud di rumah. Pastikan hari-hari. Nabi dalam satu hadis menyebutkan, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu bangun malam menunaikan sembahyang malam tahajud, niscaya kamu akan masuk syurga dengan penuh keselamatan. Tahajud syurga. Ayah yang buat tahajud, ayah syurga. Mak buat tahajud, mak syurga. Anak laki-laki tahajud, anak syurga. Anak perempuan tahajud, anak syurga. Seluruh keluarga tahajud, seluruh keluarga adalah keluarga syurga. Yang ketiga, pesan Tuan Ibrahim Tuan Man 2 malam yang lepas, pok dia pesan, Pak menakan dia, Nik Aziz Nikmat, pesan dia, jangan lupa 2 perkara dalam hidup: salat Quran, salat Quran, salat Quran, salat Quran. Saudara, pastikan selepas ini, in no uncertain term, tell your children, do not leave prayers behind. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jangan tinggal salat dalam keadaan apapun. Jangan tinggal salat. Nombor 2, jangan tinggal Quran, jangan tinggal Quran, jangan tinggal Quran. Saya wajibkan diri saya 1 hari 1 juzuk. Kadang-kadang saya dan buat 2 juzuk 1 hari, Ustaz. Minta maaf saya sebut ni, bukan saya nak promosi diri saya, tak. Tapi inilah jalan cerita untuk kita jadi ketua keluarga, nak tunjuk contoh pada anak-anak bagaimana caranya kita nak memperkasa keluarga supaya menjadikan keluarga kita keluarga ahli syurga. Saudara, yang keempat kan? Yang keempat, saudara-saudara, saya harap selepas ini kita nak jadikan seluruh perkara yang Allah beri kepada kita itu, kita nak dedikasikan untuk Islam. Ingat saya kata, rumah sewa untuk Islam, duit untuk Islam, simpanan untuk Islam, investment untuk Islam, bisnes untuk Islam, pangkat kedudukan untuk Islam, gelaran untuk Islam, apa lagi, kesihatan untuk Islam, mata untuk Islam, telinga, kan tadi saya sebut. Jadikan seluruhnya sebagai alat. Those are means, alat untuk mencapai matlamat, untuk mencapai the most precious goal matlamat. Goalnya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, pakaian untuk agama. Reda ni untuk agama ni. Reda saya ni untuk agama ni. Ni reda ni untuk agama. Nyawa saya untuk agama. Umur saya untuk agama. Saudara, konsep ini sangat-sangat penting, sangat penting. Do not run away from this conceptual
life, konsep life kita. Yang keenam, saudara, saya harap selepas ini, apa-apa pun tuan-tuan, di mana pun tuan-tuan berada, dengan siapapun, maudhu' perbincangan kita ialah sayang Allah, sayang Rasul dan jihad. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Apa dimanapun, dengan orang muda cerita agama, dengan orang tua cerita agama, dengan ahli sukan cerita agama, dengan pemain golf cerita agama, betul, dengan businessman cerita agama, sambil makan cerita agama. Cerita agama, tentang cerita agama. Biar anak kita dengar kita cerita agama. Cerita program masjid, cerita program surau, cerita program persatuan yang mempromosi agama, cerita ahli agama, cerita orang agama, cerita orang alim agama. Tamam. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, meningkatkan amalan kita. Dalam bahasa agamanya dipanggil ribat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu ribat. Bersiap siaga untuk agama. Orang panggil saja meloncat kita datang. Orang sebut agama, kita yang dulu sekali, sop pertama kita, angkat tangan pertama kita, derma pertama kita, ulok yang pertama kita, zakat pertama kita, wakaf pertama kita. Itu saudara yang saya muliakan sekalian. Yang ke-8, saya nak bacakan sepotong hadis pendek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis itu? Innamal a'malu bil khawatim. Amal yang terakhir, tuan-tuan, itulah amalan yang dikira bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Ali umur 75. Dan apa juga yang saya buat, tuan-tuan dan puan-puan, saya anggap ini amalan terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Ini amalan yang terakhir. Saya nak ikut Harun Din, saya nak ikut Ismail Kamus, saya nak ikut tadi Mufti Selangor tadi, Ishak Bahrom. Saya nak ikut mereka. Ismail Kamus, tuan-tuan dan puan, di hujung usianya, minggu-minggu yang terakhir, naik pentas, tuan-tuan, naik pentas pakai kursi roda. 2 orang tolak kursi roda. Dalam bagi syarahan atas kursi roda, tuan-tuan dan puan, terbatuk-batuk, kadang terbatuk-batuk, muntah ketika itu. Tapi jihadnya tidak padam-padam. Bayang, tuan-tuan, langkah akhirnya, perbuatan akhirnya, aktiviti akhirnya menjunjung agama. Di mana tempatnya? Di sisi Allah. Kalau saudara di sini umur macam lagu-lagu saya ni, umur 60-70, masih lagi termenung-menung, tak tahu apa nak buat. Masa yang begitu banyak, Quran tak baca, isteri tak didik, kasih sayang tidak disimen dalam keluarga, hutang tak bayar. Jangan, tuan-tuan, jangan. Sebab itu yang ke-8, yang berapa dah? Betul, yang ke-8. Yang ke-8, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi yang ke-8 ni, insya-Allah, perbaiki keluarga kita. Tuan-tuan, hari ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tidak akan buat selama-lamanya. Tuan-tuan akan buat. Tuan-tuan mendengar ceramah ini, hasil daripada ceramah pagi kuliah subuh ini, tuan-tuan, anak kita ada di rumah, nanti balik sampai di rumah jam 8.
Panggil Din, panggil Ita, panggil Man, panggil Cok, isteri, semua sekali. Cucu kalau ada, menantu, himpun situ. Apa dia cakap? Mulai daripada hari ini, hampa semua nak ikut, tak mau ikut, kena ikut. Apa dia? Kita mesti menjadi manusia masjid. Itu dulu. Kita mesti jadi manusia masjid. Ayah mau subuh di masjid. Ayah mau maghrib di masjid. Ayah mau isyak di masjid. Hampa nak ikut, serah ke hampa. Hampa tak mau ikut, serah ke hampa. Tapi yang tak mau ikut, rumah ni ada 2 pintu besar. Di belakang ada 1 pintu, di depan 1 pintu. Hampa pilih pintu yang mana untuk keluar rumah ni. Kalau tak mau ikut, cakap ayah, jangan balik lagi ke rumah ini. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi tahu anak-anak ini. Tuan-tuan kena bagi tahu in no uncertain term. Yang itu dicatat oleh malaikat Allah. Mesti tuan-tuan. Saya dididik oleh ayah separuhnya dengan paksa, Ustaz, dengan paksa. Saya dipaksa. 8 orang adik-beradik. 5 suku pagi mesti bangun. Bangun. Subuh, bangun. Masjid. Bangun. Subuh, bangun. Subuh, masjid. Muak dan ayah saya. Duk katok pintu tu, pintu. Akhirnya saya bersyarah di masjid Tanjung Bendahara, di Masjid Al-Aziz. Kalau ayah saya tak katuk pintu saya belajar di Amerika 17 tahun. 7 tahun belajar di Amerika. Hanyut kalau tak ada agama. Hanyut. Sebab itu, saudara yang saya muliakan sekalian, saya harap sangatlah. Yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9, tuan-tuan, doa. Seorang isteri dalam doanya tidak menyebut nama suaminya. Doanya tergantung-gantung. Di langit tidak, di bumi tidak. Seorang anak yang berdoa, dalam doanya tidak menyebut nama ibu dan ayahnya. Doanya tergantung-gantung. Di langit tidak, di bumi tidak. Hadis. Doa anak-anak, kita sebut nama dia. Muak pak saya dah pergi 18 tahun, 20 tahun. Seingat saya. Saya tak pernah tak sebut nama mereka, mak dan ayah. Saya sebut nama mereka, selamatkan mereka, wahai Allah, sayangkan mereka, wahai Allah, kasihkan mereka, wahai Allah. Kalau saya tak sebut, siapa lagi nak sebut? Kalau saya tak minta, siapa lagi nak minta? Akhir yang ke-10. Akhir yang ke-10, tuan-tuan, insya-Allah. Marilah kita jadi manusia yang ikut cara Nabi seboleh-bolehnya. Ikut kehidupan yang dituntut, yang dibuat, yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya, makannya, beristrinya, beranaknya, layan tetamunya, senyumnya, ketawanya, ibadatnya. Tuan bayangkan ibadat Nabi Muhammad. Sikit saya nak akhirkan. Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bagaimana sembahyang malam tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum. Puan-puan, Nabi maksum. Nabi tak ada satu pun catatan hitam di hatinya. Bahkan hatinya sudah dibedah, dibersih 2 kali. Yang terakhir adalah masa Isra dan Mi'raj. Tak ada satu maksiat pun, tak ada satu Allah murka pun, tak ada satu catatan dosa pun. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku melihat Nabi sembahyang malam tahajudnya. Aku lihat apabila Nabi sujud. Bila Nabi sujud, aku dengar daripada dada Nabi, daripada dada Nabi,
Seperti bunyi kawah yang besar yang dibubuh dengan air. Tuan-tuan, diunggun dengan api yang marak itu. Begitulah bunyi air tu, air menggelegak itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila aku tengok Nabi bangun daripada sujudnya, apa aku dapati tempat sujud Nabi? Tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Banjir dengan air mata baginda. Di mana kita? Di mana amal kita? Di mana salat kita? Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, saya mengakhirkannya. Pertama tuan-tuan, nanti jangan tidak mesti dapatkan ini. Mesti dapatkan ini. Nanti di luar sana. Di mana saya pun tak tahu kawan saya. Ada dua orang kawan. Kita carilah kat luar ni. Ini namanya Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia. Tuan-tuan dengar, satu-satunya dalam dunia. Tempat ini kita didik manusia supaya mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is the only center in the world for people coming here to be educated untuk mati mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempatnya di kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang Darul Makmur. Di atas tanah 7 ekar yang sudah diwakaf. Tanah wakaf. Nama pemilik tanah tu sekarang Majlis Agama Islam Pahang. Pewakafnya seorang konsultan, isterinya seorang lawyer. 7 ekar. Dan yayasan saya, Yayasan Sabaha, dilantik menjadi mutawali. Satu mutawali. Mutawali, mereka yang mengurus. Mereka yang menyediakan program. Mereka yang membangunkan. Mutawali namanya. Membangunkan kawasan 7 ekar yang diwakafkan itu. Untuk apa? 3 perkara nak dibangunkan. Pertama, Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas. Mereka datang di sana oleh kerana masa muda, masa mereka bekerja, agama sukar untuk dilaksanakan kerana tugas tanggungjawab. Bos tak bagi, semain Jumaat pun bos tak bagi. Jadi saudara-saudara, bila sampai umur 50-60, timbul satu kesedaran keinsafan. Mana nak pergi? Aku nak baiki diri aku ni, aku nak mati ni. Aku nak pergi mana? Siapa nak bantu aku? Datang di sini. Datang di sini. Di sini hari-hari semuanya bangun pukul 4:30 pagi dan bertahajud di Balai Islam yang boleh memuatkan 600-700 orang. Setiap orang tahajud seminggu 7 kali, tahajud sebulan 30 hari, tahajud 1 tahun 365 hari. Boleh duduk 1 tahun, boleh duduk 5 tahun, boleh duduk 10 tahun, boleh sampai mati di tempat Anjung Husnul Khatimah. Nombor 2, program penjagaan warga tua. Old age home care. Old age home care. Saudara, kalau suami meninggal tinggal isteri, isteri meninggal tinggal suami, atau kedua-duanya masih ada lagi, anak tidak meraih, menantu tidak meraih, serba salah nak duduk dengan anak, serba salah nak duduk dengan menantu. Macam-macam dalih anak kita bagi, tak mau jaga mak dan pak dan mak dia. Datang sini, kami jaga mereka. Makanannya disediakan, pakaiannya disediakan, ubat-ubatannya disediakan. Yang penting, tahajud 1 minggu 7 kali, 1 bulan 30 kali, 1 tahun 365 kali. Ada ustaz, ada pembimbing. Pembimbing itu tadi dibimbing, pagi dibimbing dengan penuh kasih sayang, semua dikasih sayang. Ada gimnasium, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan di sini. Ada penternakan di sini, ada agriculture, ada gardening di sini. Masya Allah tuan-tuan. Hidup tak ada apa. Pagi bangun, petang, malam cerita Allah, cerita kebesaran Allah. Allah, 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 Allah. Jumpa orang alim, ustaz-ustaz orang-orang alim bimbing mereka. Hari-hari. Seronok mereka seronok. Tuan-tuan saya ikut model yang dibuat di Kuala Selangor. Ada di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor tuan-tuan dan puan, lah ni ada 111 orang. 111 unit bilik-bilik yang namanya studio.
Saya tanyakan mereka ni, tuan-tuan, sebulan mereka boleh balik 2 hari, balik rumah mak, balik rumah anak, balik rumah mereka sendiri. Mereka tak mau balik, tuan-tuan. Rumah anak pun dia tak mau balik. Tak seronok. Yang seronok di sini dengan sahabat, dengan teman-teman, dengan guru-guru, dengan pembimbing-pembimbing yang tidak ada di rumah aku, yang tidak ada di kawasan rumah aku. Yang ketiga, program kursus 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 5 minggu. Habis 1 minggu, balik. Bila lapang, mai pula minggu kedua. Bila lapang, mai pula minggu ketiga. Apa nama kursusnya? Mati dalam husnul khatimah 1. Mati dalam husnul khatimah 2. Mati dalam husnul khatimah 3. Mati dalam husnul khatimah 4. Dan mati dalam husnul khatimah 5. Saya telah mengikuti 5 kursus ini, terbayang jelas kepada kita. Lagu mana nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara, dapatkan, pasti dapatkan. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan baca, tolong baca. Baca, bagi tahu anak-anak kita. Bagi tahu, tuan-tuan pergi kita punya Facebook dia, tuan-tuan pergi Facebook, tuan-tuan pergi TikTok, tapi Facebook pergi pada Facebook page saya. Tuan-tuan bagi tahu anak, bagi tahu anak. Tengok ini, tengok ini. Dia ada Facebooknya, dia ada websitenya, namanya Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan type Anjung Husnul Khatimah. Nombor 2, buku ni. Saya dah tulis 40 buku, ini 3 buku yang terakhir. Hasil daripada kutipan buku ini, saya masukkan sebahagian besarnya ke dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Takatlah ni Ustaz, saya dah kutip 2 juta ringgit Ustaz. 2 juta ringgit. Sebahagian besarnya dimasukkan dalam tabung membina Anjung Husnul Khatimah. Buku yang pertama tuan-tuan, yang terbaru ni, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dapatkan buku ini. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ini. Baca. Barulah kita tahu tuntutan untuk mati dalam husnul khatimah. Lagu mana nak mati dalam husnul khatimah? Apa rancangan nak mati dalam husnul khatimah? Apa dia ibadah untuk mati dalam husnul khatimah? Lagu mana minggu-minggu terakhir untuk mati dalam khatimah? Macam mana bulan terakhir untuk mati dalam husnul khatimah? Ni. Buku yang kedua, namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khusus untuk anak-anak, tapi mak pak kena baca dulu. Anak-anak semua kena baca. Wajibkan anak-anak kita baca. Barulah tuan-tuan akan dikhidmati oleh tangan-tangan anak yang saleh, oleh muka anak yang saleh, oleh senyum anak yang saleh, oleh khidmat anak yang saleh, oleh basuh, nanti dia basuh najis kita, tangan anak yang saleh. Dan buku yang ketiga, nanti saya sentuh banyak nanti pukul 9 nanti di Sri Mentalun, sebentar nanti ya, dalam kuliah duha. Istriku Ketua Bidadari Syurga. Istriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, istri kita mesti menjadi bidadari. Itu rendah. Ahli syurga masih rendah. Istriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah buku ini. Baca buku ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang ketiga tadi, kad ini. Kad Hasan Ali, hubungi saya. Nak tahu apa pun hubungi saya. Di belakang ini ada 6 social media. Pergilah. Tuan-tuan ambil gambar dia, bagi anak, bagi adik, bagi abang, bagi suami, bagi isteri, bagi sahabat-sahabat, bagi saudara mara, di mana juga mereka berada, supaya lebih ramai terdedah dengan dakwah online Hasan Muhammad Ali, insyaAllah. Tolong ambil ini tuan-tuan, minta nanti. Akhirnya kita doa sikit tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minin al mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami di pagi ini wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami di masjid ini wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami kerana solat kami tadi wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami kerana kami menyebut nama Engkau, nama Nabi Engkau wahai Allah. Gugurkan dosa kami kerana kami berada dalam majlis taman-taman syurga di pagi ini wahai Allah. Ya Allah, Kau selamatkanlah anak-anak kami wahai Allah. Kau selamatkanlah cucu-cucu kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami, cucu kami tak minat agama wahai Allah. Tak minat Al-Quran wahai Allah. Tak minat masjid wahai Allah. Tak minat salat wahai Allah. Bukakan hati mereka wahai Allah. Jangan Kau kunci mati hati mereka wahai Allah. Buka hati mereka wahai Allah. Masukkan sebutir hidayah dalam hati anak-anak kami. Masukkan sebutir hidayah dalam hati menantu-menantu kami. Masukkan sebutir hidayah dalam hati cucu-cucu kami wahai Allah. Biar mereka hidup dengan Islam. Biar mereka besar dengan Islam. Biar mereka dewasa dengan Islam. Biar mereka dengan tua dengan Islam. Biar mereka sakit dengan Islam. Biar mereka nazak dengan Islam. Biar mereka dimatikan dengan Islam. Ya Allah, kepada ibu dan ayah yang telah pergi meninggalkan kami, karena suami atau istri yang telah pergi mendahului kami, damaikan roh mereka di alam barzah wahai Allah. Damaikan roh ibu dan ayah kami di alam barzah wahai Allah. Damaikan roh ibu dan ayah kami di alam barzah. Damaikan roh suami kami, istri kami di alam barzah. Damaikan roh istri kami dan istri kepung suami kami di alam barzah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pimpinlah kami wahai Allah ke jalan Engkau. Kau tunjukkanlah jalan yang benar dalam hidup ini wahai Allah. Engkau letakkan kami di jalan yang lurus wahai Allah, bukan di jalan yang bingkang-bingkuk wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan syurga pagi ini kepada kami, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak kami, kepada cucu kami. Jadikan keluarga kami keluarga ahli syurga wahai Allah. Jadikan istri kami istri ahli syurga. Jadikan suami kami suami ahli syurga. Ya Allah, Engkau masukkan semangat kasih sayang dalam keluarga kami. Kasih sayang bersama istri tercinta, suami tersayang. Kasih sayang bersama anak laki-laki, bersama anak perempuan kami. Hiasilah kami dengan kasih sayang kerana Engkau. Dengan kasih sayang yang ditujukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau berkatilah kehidupan kami hari ini. Engkau berkatilah kehidupan kami hari-hari menjelangnya. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kepada teman-teman sahabat-sahabat kami yang mendiami kawasan ini, yang sepatutnya menjadi anak karya, yang datang ke masjid ini, tapi mereka belum lagi melangkahkan kaki ke masjid ini, gugurkanlah sebutir hidayah kepada mereka. Berilah kesempatan kepada mereka melangkah ke rumah Engkau ini wahai Allah. Bukakanlah hati mereka, ibu, ayah, adik, abang, kakak mereka, supaya mereka meramaikan rumah Engkau ini, memakmurkan rumah Engkau ini wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf tuan-tuan terpanjang sikit, 1 jam setengah saya bagi kuliah ni tuan-tuan ya. Saya harap insya-Allah ada sesuatu yang baik kepada tuan-tuan, sesuatu yang baik kepada perempuan. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan, Harundin, Ismail Kamal semuanya sudah pergi. Giliran Hasan Ali pula akan pergi. Kalau tuan-tuan bertemu, berjumpa, terdengar Hasan Ali dipanggil oleh Allah, sedekahkanlah sepotong Fatihah buatnya. Mudah-mudahan dia damai di alam barzah nanti wahai Allah. Minta tuan-tuan empat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari ceramah yang